Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amanah tunggak kesejahteraan bidang akhlak pelajaran ke-28 tingkatan 1 insya-Allah. Jom bersama-sama dengan Ustazah. Baiklah, hari ini kita akan sama-sama melihat tajuk akhlak amanah tunggak kesejahteraan. Sebelum itu, kita lihat apa standard kandungan. Okey, untuk hari ini kita akan mengetahui apa maksud amanah, dalil nakli, kepentingan bersifat amanah, cara amalkan sifat amanah, implikasi tidak amanah. Okey, baiklah, apa maksud amanah? Selama hari ini kita hanya menyebut amanah. Kamu perlu bersifat amanah. Apa maksud amanah? Amanah dari segi bahasa bermaksud tunai janji. Amanah dari segi bahasa bermaksud tunai janji. Manakala dari segi istilah ialah setiap sesuatu yang dipertanggungjawabkan dalam urusan harta benda, kehormatan dan kerahsiaan. Okey, jelas di sini maksudnya amanah itu ialah setiap sesuatu yang diberi tanggungjawab kepada kita, okey, untuk menguruskan, contohnya menguruskan harta ataupun kehormatan dan kerahsiaan. Jadinya amanah tu maksudnya kita kena tunai janjilah. Kalau kita dari segi bahasanya tunai janji, dari segi istilahnya maksudnya kita bertanggungjawab dalam urusan yang diberi pada kita. Urusan yang diberi pada kita boleh jadi dalam bentuk menjaga harta ataupun memelihara kehormatan, menjaga kerahsiaan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat ialah bertanggungjawab atau tunaikan janji sebagaimana maksud dari segi bahasa. Okey, baiklah, dalil nakli. Okey, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Terjemahannya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menunaikan segala amanah kepada ahli yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu memutuskan hukum antara manusia, okey, yakni Allah menyuruh kamu menghukum secara adil. Ini dalil nakli. Okey, kita lihat pula hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Addil amanata ila man i'tamanaka wa la takhun man khanaka. Terjemahannya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tunaikanlah amanah kepada orang yang memberi kamu amanah dan jangan hianat kepada orang yang mengkhianatimu. Okey, amanah lawannya hianat. Dalam dalil ini, kedua-dua dalil ini menyuruh supaya kita berlaku amanah. Okey, apa sebenarnya kepentingan sifat amanah ini? Okey, kepentingan bersifat amanah ini, okey, kalau dalam soalan mungkinlah dah bentuknya, terangkan kepentingan sifat amanah. Contoh. Okey, yang pertama jawapan dia, okey, apa pentingnya sifat amanah tu dalam diri kita? Okey, agar pengurusan baik dan lancar. Okey, sifat amanah tu penting untuk kita agar segala urusan jadi baik dan lancar. Okey, maksudnya dekat sini ialah pengurusan yang bersih dari sebarang rasuah, sebarang penipuan. Okey, pengurusan yang bersih daripada sebarang rasuah dan penipuan akan menjimatkan kos pentadbiran sebenarnya.
Okey, perkhidmatan dapat diberikan dengan lebih baik, okey, lebih cekap, lebih sempurna, kualiti dan produktiviti negara juga akan meningkat. Itu yang pertama. Maksudnya dekat sini, kalau semua orang yang bekerja dalam pelbagai sektor itu sentiasa amanah, tak ada rasuah, tak ada penipuan. Maksudnya segala proses perkhidmatan ataupun apa-apa pengeluaran, dia akan berjalan baik dan lancar sahaja. Pengurusan yang baik dan lancar sebenarnya boleh meningkatkan kualiti dan produktiviti sesuatu organisasi itu. Secara tak langsung sebenarnya dia boleh menyumbang kepada meningkatnya ekonomi negara, sesebuah negara. Yang kedua, dipercayai dan disegani. Kenapa perlu ada sifat amanah dalam diri kita? Supaya orang percaya dan orang senang kat kita. Orang yang amanah, dia mudah mendapat kepercayaan orang ramai. Orang yang amanah dia mudah dipercayai orang. Hal ini kita dapat lihat pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat dipercayai dan disenangi oleh masyarakat Arab Jahiliyah. Kita dah banyak dengar cerita, sekolah rendah dengar cerita, sekolah menengah dengar cerita kan. Sejak sebelum kerasulan baginda lagi. Contoh yang paling jelas di mata kita. Sekalipun mereka tidak beriman, berbalik pada cerita Nabi Muhammad SAW tadi, sekalipun masyarakat jahiliyah itu tidak beriman, tetapi oleh kerana sifat amanahnya Rasulullah SAW, baginda disenangi oleh masyarakat jahiliyah. Mereka tetap mengamanahkan barang yang berharga untuk disimpan oleh baginda. Masya Allah. Tanda orang beriman. Siapa yang amanah, ada yang sifat amanah dalam diri dia, itu adalah tanda orang yang beriman. Kenapa? Kerana tidak sempurna iman seseorang yang tidak memelihara amanah. Orang yang mengkhianati amanah tergolong dalam kalangan orang munafik. Wa iyyazubillahi min zalik. Orang munafik dijanjikan siksaan neraka jahanam oleh Allah. Jadi kita fikirlah sendiri. Perlu tak sifat amanah tu dalam diri kita atau sifat khianat yang perlu ada dalam diri kita. Itu kepentingan yang ketiga. Manakala kepentingan sifat amanah yang keempat ialah orang yang amanah sebenarnya dia mudah melintas titian sirat. Dia dapat melintas titian sirat akhirat nanti tanpa sebarang halangan. Masya Allah. Itu 4 kepentingan sifat amanah. Seterusnya kita lihat bagaimana sebenarnya cara untuk amalkan sifat amanah terhadap diri dulu. Yang pertama. Senang je sebenarnya. Patuh suruhan dan larangan Allah. Apa Allah suruh kita buat, apa Allah larang kita tinggalkan. Maksudnya kita dah amanah pada diri kita. Sebab apa? Sebab Allah kata, buat apa yang aku suruh, tinggalkan apa aku larang. Sebagai seorang yang sifat amanah dalam diri kita, maksudnya Allah bertanggungjawabkan kita tunaikan suruhan Allah, tinggalkan larangan. So, apa yang perlu kita buat? Patuhlah. Yang disuruh kita buat, yang dilarang kita tinggal. Yang kedua, pelihara penampilan diri. Jaga penampilan diri. Pastikan diri kita, yang ada pada diri kita ialah yang baik-baik sahaja. Yang baik-baik sahaja. Yang seterusnya ialah kita perlulah bersungguh-sungguh dan rajin. Bersungguh-sungguh dan rajin. Apa contoh bersungguh-sungguh dan rajin ini? Ustazah fokus pada diri anak-anak selaku seorang murid. Jadi, perlu sungguh-sungguh dan rajin menuntut ilmu pengetahuan. Barulah ada sifat amanah itu dalam diri sendiri.
Okey, seterusnya kita lihat cara amalkan sifat amanah terhadap keluarga pula. Okey, macam mana amanah terhadap keluarga? Kita lihat yang pertama, taat ibu bapa. Okey, taat ibu bapa selagi mana apa yang ibu bapa perintahkan itu tidak menyalahi hukum syarak. Itu dah kira kita amanah terhadap keluarga. Yang kedua, sayang adik-beradik. Kita ada adik-beradik, sayangi mereka. Okey, menyayangi adik-beradik, okey, juga merupakan cara kita amalkan sifat amanah terhadap keluarga. Yang ketiga, pastikan adik-beradik laksanakan perintah Allah. Ini juga amanah tanggungjawab kita. Okay, pastikan adik-beradik laksanakan perintah Allah, tunaikan solat, okay, tinggalkan larangan. Okay, pastikan semuanya melakukan dengan sesempurna yang mungkin. Itu terhadap keluarga. Kita lihat pula cara amalkan sifat amanah terhadap masyarakat. Okey, hormati jiran, guru, rakan. Kita hidup bukan sendirian. Kita ada orang sekeliling. Jadi, antara cara kita mengamalkan sifat amanah terhadap orang lain ialah hormati mereka. Siapa yang di sekeliling kita? Jiran, guru, rakan. Yang kedua, sertai program kemasyarakatan. Okay, kalau ada program-program kemasyarakatan, apa tanda kita mengamalkan sifat amanah? Kita join sekali. Kita turut serta. Okey, sekarang Ustazah bawakan implikasi tidak amalkan sifat amanah. Apa maksud implikasi? Implikasi ialah kesan tidak elok. Okey, akibat. Apa akibat sekiranya kita tidak amalkan sifat amanah? Okay, kalau terhadap diri kita, yang pertama boleh menjezyaskan keimanan. Ingat tadi ya, okay, amanah tu ada kaitan dengan keimanan. Amanah tu tanda orang beriman. Kalau kita tidak bersifat amanah, maksudnya tidak sempurna iman kita. Wa'iyazubillahi min zalik. Okay, yang kedua, tidak diredai Allah. Allah tak redha orang yang khianat. Okay, ingat ya, Allah tak redha orang yang khianat. Okay, sebagaimana yang kita tahu, orang yang khianat atau orang yang tidak bersifat amanah, iman dia tidak sempurna. Kalau orang yang iman tidak sempurna, sudah barang pasti tidak diredai oleh Allah. Yang ketiga, hilang kepercayaan orang. Okay, orang yang khianat, sekali kita khianat, orang tak percaya dekat kita. Jadi itu dia punya implikasi atau kesan buruk terhadap diri. Sekarang kita lihat apa pula kesan buruk atau implikasi kita tak amalkan sifat amanah terhadap keluarga. Yang pertama, kita jadi anak neraka. Wa'iyazubillahi min zalik. Okay, kita jadi anak derhaka. Kenapa? Sebab tadi kita tahu cara mengamalkan sifat amanah terhadap keluarga ialah dengan cara taat ibu bapa. Jadi tak amanah tu maksudnya kita tak taat ibu bapa. Okey, apa yang berlaku kat kita? Kita jadi anak derhaka. Okey, yang kedua, okey, kita cemarkan nama baik keluarga. Cemar nama baik keluarga dengan tingkah laku kita yang tidak amanah tu tadi. Okey, mencemarkan nama baik ibu bapa sebab mungkin kita tidak bertanggungjawab terhadap amanah keluarga. Okey, orang luar tahu, okey, anak siapalah macam ni, khianat dan sebagainya. Okey, boleh mencemarkan nama baik keluarga. Hubungan kekeluargaan akan renggang. Tadi kita tahu cara kita mengamalkan sifat amanah, kita berkasih sayang dengan adik-beradik. Seandainya tidak ada rasa kasih sayang terhadap adik-beradik, ibu bapa, okey, boleh menyebabkan hubungan renggang. Ini implikasi tidak mengamalkan sifat amanah terhadap keluarga. Kita lihat pula implikasi tidak amalkan sifat amanah terhadap masyarakat. Apa dia? Yang pertama, masyarakat tidak harmoni. Okay, masyarakat hidup tak aman. Okay, tak harmoni, tak bahagia. Okay, yang kedua, keselesaan awam terganggu.
Okey, kenapa keselesaan awam terganggu? Okey, mungkin tidak ada wujudnya rasa hormat menghormati antara kalangan anggota masyarakat. Okey, ada antara hak-hak orang awam yang perlu dijaga tetapi tidak dijaga. Okey, menyebabkan keselesaan itu terganggu, masyarakat hidup dalam keadaan tidak harmoni. Demikian Ustazah kongsikan tentang tajuk Amanah Tunggak Kesejahteraan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.